Allah, malam ini saya bersama tuan-tuan dan saya ingin kongsikan satu hadis Nabi SAW berkaitan dengan keutamaan wali-wali Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'alna minal ladzina yattabi'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma amin amin fa amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para jemaah muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, atas nikmat Islam dan nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan gerakkan hati kita untuk kita melangkahkan kaki menuju ke masjid untuk kita sama-sama solat fardu maghrib secara berjamaah. Yang mudah-mudahan dengan keberadaan kita di masjid ini, Allah Subhanahu wa taala golongkan kita di kalangan orang-orang yang mendapat naungan arasy Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Yang mana antara golongan yang akan mendapat naungan arasy Allah, Nabi SAW menyatakan rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Iaitulah lelaki yang mana hatinya terikat dengan masjid. Dia suka untuk solat berjamaah, solat fardunya berjamaah di masjid. Mana-mana dia pergi bermusafir dan sebagainya, tempat yang ditujunya, yang pertamanya adalah masjid-masjid, surau-surau untuk dia solat berjamaah. Dan Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan keberadaan kita di masjid juga kita digolongkan di kalangan orang-orang yang beriman di hari akhirat kelak insya-Allah. Tuan-tuan para jemaah dirahmati Allah, pejam celik kita sudah semakin hampir dengan bulan Ramadan. Dan sekarang ini kita berada di dalam bulan Sya'ban. Yang mana Nabi SAW ketika masuk bulan Sya'ban, dalam bulan Sya'ban Nabi SAW banyak berpuasa. Sehingga kan sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa dalam sebulan sebagaimana engkau berpuasa di dalam bulan Sya'ban." Maka Nabi SAW bersabda, itu adalah bulan yang mana manusia sering lalai akannya, iaitulah bulan yang berada di antara Rejab dan juga Ramadan. Bulan tersebut adalah bulan yang diangkat amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka aku suka ketika amalanku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Justru ini menunjukkan keberkatan dan kemuliaan bulan Ramadan, yang mana Nabi SAW menyatakan ramai orang lalai daripada mendapatkan kebaikan dan kelebihan bulan Sya'ban yang mana berada di antara bulan Rejab dan juga bulan Ramadan. Kita tahu kelebihan bulan Rejab kerana Rejab ini termasuk di antara bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram ni adalah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rejab. Dan di dalam bulan Rejab berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kita juga tahu keistimewaan dan kemuliaan bulan Ramadan yang dengan 1001 kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam bulan Ramadan. Tapi Nabi SAW menyatakan ramai orang lalai dengan bulan yang berada di antara Rejab dan juga Ramadan, iaitulah bulan Sya'ban. Yang mana antara perkara yang berlaku dalam bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala mengangkat amalan kita selama setahun dalam bulan Sya'ban. Jadi Nabi SAW banyak berpuasa kerana Nabi kata, aku suka ketika amalan aku diangkat, aku sedang dalam keadaan berpuasa. Justru ulama menyatakan antara amalan yang afdal kita lakukan dalam bulan Sya'ban ini ialah kita banyakkan berpuasa. Juga amalan-amalan yang lain, sama ada kita berzikir,
membaca Al-Quran, solat sunat, bersedekah dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan kelebihan bulan Syaban ini juga digandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga berlaku juga dalam bulan Ramadan ialah peristiwa perubahan kiblat, yang mana asalnya umat Islam kiblatnya itu mengarah kepada Baitul Maqdis. Kemudian Nabi SAW bercita-cita supaya Allah Subhanahu wa taala menukarkan kiblat ke arah Masjidil Haram, ke arah Kaabah. Kerana apa? Kerana orang-orang Yahudi ketika mana Nabi SAW salat itu menghadap ke arah Baitul Maqdis, orang-orang Yahudi mengejek-ejek Nabi SAW, mengatakan Muhammad ini mengajak kita menyembah Tuhan dia, tetapi kiblatnya masih sama menghadap kiblat kita, iaitu ke arah Baitul Maqdis. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka kami menukarkan arah kiblat ke arah kiblat yang engkau redha, engkau suka, iaitulah ke arah Baitullahil Haram. Dan berlakunya peristiwa penukaran arah kiblat ini pada ketika bulan Syaban. Juga dalam bulan Syaban Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu ayat perintah supaya orang-orang beriman berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang biasa kita dengar khatib sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi, wahai sekalian orang beriman, selawatlah kamu ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam dan ucapkanlah salam kepada baginda sebanyak-banyaknya. Jadi antara amalan yang juga dituntut ataupun perlu diperbanyakkan dalam bulan Syaban juga adalah banyakkan berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah selawat itu turun dalam bulan Syaban. Juga dalam bulan Syaban ada satu malam yang mana malam ini adalah malam yang dimakbulkan, dimustajabkan doa. Juga ada fadilat-fadilat yang lain seperti mana banyak disebutkan oleh para ulama. Antaranya Al-Imam Syafi'i menyatakan berkaitan dengan malam nisfu Syaban ataupun separuh daripada Syaban, 15 Syaban. Yang mana Al-Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um menyatakan doa yang mustajab adalah pada 5 malam, iaitu pada malam Jumaat, malam Aidul Adha, malam Aidul Fitri dan malam awal bulan Rajab dan malam nisfu Syaban. Jadi inilah antara kelebihan yang kita dapat dalam bulan Syaban yang kita manfaatkan. Mudah-mudahan Allah SWT melihat kesungguhan kita dan memberikan kebaikan dengan apa yang kita lakukan di dalam bulan ini. Tuan-tuan dirahmati Allah, kita kena tahu apa keistimewaan dalam bulan-bulan Islam ni. Kerana apa? Bila kita tahu keistimewaan bulan tersebut, barulah kita ada semangat untuk beramal pada bulan tersebut. Barulah kita merasakan betapa berharganya bulan tersebut. Kerana kita sekiranya tidak tahu nilai sesuatu, maka kita tidak menghargainya. Umpama kita tahu nilai emas lebih mahal harganya berbanding batu-batu yang lain. Padahal kalau kira keras tu lebih kurang je dengan batu. Kan, kalau kita beri kepada kanak-kanak, bagi dia coklat 1 kilo dengan emas 1 kilo, dia ambil mana? Dia akan ambil coklat sebab dia tahu nilai coklat tu sedap. Emas tu pada dia tak ada apa-apa pun. Kalau bagi kita coklat 1 kilo dengan emas kilo, kita ambil apa? Kita ambil emas kilo. Dengan emas tu kita boleh beli banyak lagi coklat sebab kita tahu nilai emas. Begitulah kalau kita tahu nilai sesuatu, maka kita akan lebih menghargai dan memanfaatkan perkara tersebut. Jadi tuan-tuan para jemaah dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan kedatangan Syaban ini kita manfaatkan untuk kita tambahkan lagi amal ibadah. Lebih-lebih lagi lah Syaban ini adalah pintu Ramadan. Kan, kita nak masuk bulan Ramadan, kita akan melalui bulan Syaban. Maka Syaban ini bulan untuk kita panaskan enjin. Syaban ini adalah bulan untuk kita mulakan apa yang perlu supaya kita dapat konsisten istiqamah sehinggalah masuk ke dalam bulan Ramadan. Kita cek balik bagaimana prestasi kita dalam tahun lepas Ramadan kita. Adakah kita mencapai target kita nak khatamkan Al-Quran, nak tarawih setiap malam? Target kita nak banyakkan berzikir, banyakkan bersalawat, banyakkan bangun tahajud, qiyam dan sebagainya. Jadi kita lihat kalaulah mungkin masa sebulan itu kita tak berjaya capai target kita, tahun ni kita kena mula awal sikit. Jadi bulan Syaban ini kita dah start dah dengan bacaan Al-Quran kita, dengan bangun malam kita, dengan puasa kita dan sebagainya. Mudah-mudahan momentum daripada Syaban amalan kita ini berterusan sampailah bulan
Ramadan insya-Allah. Sebab takut Ramadan nanti dia terkejut. Semua benda nak start. Awal Ramadan itulah dia nak start dengan baca Quran. Mungkin dapatlah satu hari 2 juzuk, 3 juzuk. Hari pertama, hari kedua daripada 3 juzuk dah jadi 1 juzuk. Hari ketiga dah tinggal 10 muka, hari keempat 5 muka. Hari kelima 1 muka, hari keenam dah tak jumpa dah. Dan dah tak nampak muka dah. Sebab apa? Pancit. Kenapa pancit? Sebab tak panaskan enjin. Jadi bermula Syaban ini kita doakan mudah-mudahan dapat konsisten istiqamah dan kita dapat maknanya cari mood untuk menuju kepada Ramadan. Tuan-tuan para jemaah dirahmati Allah, insya-Allah malam ini saya bersama tuan-tuan dan saya ingin kongsikan satu hadis Nabi SAW berkaitan dengan keutamaan wali-wali Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuh fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adhani la u'idhannahu. Hadis rawahu Al-Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini hadis Qudsi. Hadis Qudsi ni maknanya lafaznya daripada Allah, maknanya daripada Allah, lafaznya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berbeza dengan Al-Quran kerana Al-Quran itu lafaz dan makna dan lafaz itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis Qudsi ni walaupun kita dengar itu seumpama ayat Quran kerana Allah Subhanahu wa taala seolah-olah berdialog, berkata-kata dengan hamba-Nya, tetapi ia termasuk hadis Qudsi kerana maknanya daripada Allah tapi lafaz itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis Qudsi ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku maka aku isytiharkan perang terhadapnya. Tidaklah seorang hamba yang mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan suatu amalan yang lebih aku sukai selain daripada apa yang telah aku fardukan kepadanya. Dan tidaklah seorang hamba itu sentiasa mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan amalan-amalan sunat kecuali aku akan mencintainya. Jika aku telah mencintainya, aku adalah pendengarannya yang dia mendengar dengannya, penglihatannya yang dia melihat dengannya, tangannya yang dia mengambil sesuatu tindakan dengannya, dan kakinya yang dia berjalan dengannya. Dan dia memohon sesuatu, jika dia memohon sesuatu daripadaku, akan aku berikan. Dan jika dia memohon perlindungan daripadaku, maka aku akan melindunginya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi tuan-tuan para jemaah dirahmati Allah, dalam hadis Qudsi ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, barang siapa yang memusuhi waliku, waliku maknanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala, maka Allah isytihar perang kepadanya. Siapakah dia wali-wali Allah? Wali Allah ini, wali ini maksudnya qarib, yang dekat. Iaitulah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud wali-wali Allah. Imam Ibn Hajar menyatakan dalam Fathul Bari, yang dimaksudkan dengan wali Allah ialah orang yang alim tentang Allah Subhanahu wa taala, sentiasa taat kepada Allah serta ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud wali Allah. Bahkan di dalam Al-Quran Allah sebut siapa dia wali-wali Allah. Allah SWT berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada kebimbangan terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa mereka itu? Iaitulah orang-orang yang beriman dan mereka yang selalu bertakwa kepada Allah. Jadi maksudnya wali-wali Allah ni orang yang beriman kepada Allah dan mereka orang yang bertakwa kepada Allah. Beriman dengan penuh
keyakinan, tidak ada belah bahagi, dan bertakwa. Takwa ni dengan maksudnya dia sentiasa taat dan patuh kepada Allah. Takwa juga dengan maksud mereka takut kepada Allah, takut melakukan kemurkaan Allah. Takut kepada Allah ni tak sama macam takut kita dengan makhluk, dengan benda lain yang kita takut. Kerana kita takut pada makhluk, contohnya kita takut pada anjing, takut anjing kan, ataupun takut pada harimau. Semakin kita takut, semakin kita jauh. Makin takut, makin jauh. Mungkin tengok anjing tu kita boleh pandang sebelah mata je. Tapi kalau harimau duduk sebelah kita, jauh kita lari. Sebab apa? Semakin kita takut dengan satu makhluk, makin kita jauh daripadanya. Tetapi kita semakin takut dengan Allah, semakin takut, semakin kita dekat. Begitulah beza takut kita kepada makhluk dengan takut kita kepada Allah. Dan inilah ciri orang-orang yang bertakwa. Kerana orang yang bertakwa sentiasa mengharapkan redha Allah, sentiasa nak mendekatkan diri dengan Allah, dan mereka melakukan apa yang Allah perintah kepada mereka. Mereka menjauhi dan meninggalkan perkara yang Allah larang kepada mereka. Dan inilah dia orang-orang yang digelar sebagai awliya Allah, wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mungkin tidak kenal siapakah dia wali-wali Allah. Mungkin secara zahir yang kita boleh lihat, ciri-ciri wali yang disebutkan oleh Allah ini terdapat pada alim ulama. Kerana mereka lah orang yang lebih kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana Allah sebut tadi dalam Al-Quran, Allah sebut dalam Al-Quran bahawa sesungguhnya orang yang lebih takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya adalah di kalangan para alim ulama. Di kalangan para alim ulama. Jadi maknanya di kalangan para alim ulama inilah antara wali-wali Allah. Maka Nabi Allah SWT menyatakan, janganlah sampai kita memusuhi wali-wali Allah. Barang siapa yang memusuhi ataupun membenci ataupun memerangi maka wali-wali Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengisytiharkan perang kepada mereka. Jadi isytihar perang ni benda yang berat, benda yang besar. Sedangkan kita ini, level kita ni hamba Allah. Sebenarnya tak layak untuk kita ni sampai tahap diperangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang Allah maksudkan, Allah perangi mereka-mereka yang memusuhi wali-wali Allah dengan maksud mereka ni sudah tidak akan mendapat penjagaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada riayatullah, tidak ada penjagaan daripada Allah. Maka hidup mereka itu sia-sia. Mereka tidak mendapat apa-apa kelebihan pun daripada kehidupan mereka daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sampai Allah perangi mereka. Dan ada golongan pula orang-orang yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala bukan saja Allah isytihar perang kepada mereka, tetapi bahkan mereka pula isytihar perang kepada Allah. Siapakah mereka ini? Mereka ini ialah orang yang melanggar perintah Allah atau melakukan maksiat kepada Allah, dan mereka berbangga pula dengan maksiat yang mereka lakukan. Seumpama dalam Al-Quran Allah SWT menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Maksudnya, wahai sekalian orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah apa yang lebih daripada riba sekiranya kamu di kalangan orang beriman. Fa illam taf'alu, dan kalau kamu tak melakukan yang demikian, tak tinggalkan riba sedangkan kamu tahu riba itu haram, maka kamu telah mengisytiharkan perang kepada Allah dan Rasulnya. Ini orang yang makan riba, orang yang ambil riba ini, mereka tahu perkara itu haram, tetap juga mereka ambil. Dalam masa yang sama, mereka tak tinggalkan, maka mereka seolah-olah mengisytiharkan perang kepada Allah dan Rasul. Kenapa mereka isytihar perang kepada Allah dan Rasul? Seolah-olah nak tunjuk, mereka nak menunjukkan kemungkaran mereka. Seolah nak tunjuk dengan Allah mereka boleh buat perkara yang Allah larang. Begitu juga dalam perkara maksiat yang lain. Ramai orang yang mereka melakukan satu dosa yang mana mereka tahu perkara itu berdosa dan mereka bangga dengan dosa yang mereka lakukan. Seumpama orang Islam tapi dia dia tergolong di kalangan golongan LGBT contohnya. Yang jelas perkara ini, walaupun orang bukan Islam pun ataupun dunia secara umumnya menyatakan benda ini bersalahan dengan fitrah kejadian manusia LGBT. Bahkan agama Islam sendiri secara jelas mengharamkan.
tapi mereka dengan beraninya menongkah arus, dan mereka bangga pula cerita tunjuk dekat orang, aku maknanya ikut LGBT contohnya, tapi tak kena sambal petir pun, kan, masih hidup sihat je, kaya raya, okey je. Jadi siapakah yang dia nak cabar sebenarnya? Siapakah yang dia nak tunjukkan kehebatan dia melanggar perintah Allah kalau bukan kepada Allah? Jadi mereka ini seolah-olah orang yang isytihar perang kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan maksud yang lain lah, melakukan perkara-perkara yang diharamkan, dalam masa yang sama berbangga dengan perkara tersebut. Ramai orang dekat media sosial buat perkara yang diharamkan dan dia tak takut. Dia tak rasa macam ada Allah yang melihat perbuatan mereka. Bahkan mereka berbangga tunjuk pula dengan orang lain. Bulan Ramadan, time orang berpuasa, dia beli McD. Dah beli McD tu makan, kalau dia tak puasa buat apa, mana tak puasa pun dia makan senyap-senyap sudahlah. Dia buat live makan McD. Dia kata aku ni makan tak puasa. Kenapa aku tak puasa? Aku pun tak semayang, buat apa aku nak puasa? Kan? Jadi dia tunjuk dengan orang dia melakukan suatu perkara yang mungkar. Jadi inilah yang berlaku zaman sekarang. Banyak lagi dengan LGBT-nya, dengan apa lagi? Dengan banyaklah kemungkaran-kemungkaran yang orang menzahirkan dengan rasa bangga. Inilah golongan disebut sebagai al-mujahirun. Mujahirun ni orang yang dia menzahirkan kemungkarannya dan rasa bangga dengan apa yang dia lakukan. Jadi orang-orang begini ini seolah-olah mereka ni isytihar perang kepada Allah dan Rasul. Bila Allah isytihar perang kepada mereka, maka mereka ini sudah tidak ada apa-apa perlindungan daripada Allah dunia dan akhirat. Apalagi kalau mereka isytihar perang kepada Allah, maka mereka ini tidak mendapat apa-apa bahagian di dunia pun. Wal-iyazubillah. Tuan-tuan para jemaah dirahmati Allah, dalam hadis qudsi ni Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan orang yang isytihar perang, orang yang memusuhi, orang yang menyakiti para wali Allah, Allah isytihar perang kepada mereka. Mungkinlah kita tak kenal para wali dan kita tak tahu macam mana kita menyakiti dan memusuhi para wali Allah. Tapi cukuplah dengan kita memusuhi para alim ulama dengan sebab mungkin tak sama dengan apa pendirian kita. Mungkin kita terlibat dalam sesuatu perkara dan tiba-tiba keluar fatwa ataupun pandangan orang-orang alim menyatakan perkara yang kita terlibat itu haram. Kita pun rasa benci dengan orang tersebut. Kita benci dengan orang alim tersebut, benci dengan mufti tersebut, benci dengan ulama tersebut. Jadi kebencian walaupun bukan kepada orang yang kita kenal, tapi dialah di kalangan wali yang memberikan nasihat kepada kita, maka ia juga termasuk orang yang memusuhi wali-wali Allah. Hari ini kalau orang yang beri nasihat, orang tu pula yang kena kecam. Kan? Sedangkan perkara nasihat yang diberikan itulah perkara kebenaran. Nak mengajak supaya meninggalkan kemungkaran. Kan? Bila dia bagi nasihat, kena kecam pula. Kamu ni penunggang agama. Kan? Orang yang beri nasihat dikatakan, kamu ni seolah-olah macam confirm masuk syurga. Kamu nak buat kerja Nabi, kamu nak jadi qadi, jadi hakim pula, nak menentukan kedudukan kami. Sedangkan yang diberikan itu adalah nasihat. Jadi orang-orang yang mereka tidak lihat kebenaran itu sebagai kebenaran, sehingga kan bila diberikan nasihat ataupun ada pandangan-pandangan para ulama yang bersalahan dengan apa yang mereka nak ataupun nafsu mereka, maka mereka memusuhi dan membenci perkara tersebut. Jadi kita ni sepatutnya mestilah kita bercita-cita supaya kita tergolong di kalangan para awliya Allah. Bukanlah maknanya kita tak boleh sampai kepada kedudukan para wali. Sebab apa? Sebab wali-wali Allah ini mereka yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memanglah kita tak tahu kita boleh sampai ke tahap itu, tetapi kita nak jadi di kalangan orang-orang yang beriman dan orang yang bertakwa, yang mana kita nak supaya kedudukan kita sentiasa diangkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya adalah di kalangan para ulama. Itu yang saya sebut tadi. Maknanya para ulama ini mungkinlah mereka lah termasuk di kalangan wali-wali Allah. Ini ulama yang mewakafkan diri mereka di jalan Allah. Kadang tok-tok guru kita ngajar di pondok-pondok yang mereka ini tak mengharapkan apa-apa balasan. Dia tak kisah pun. Bahagian mereka dekat dunia ini kan, dan mereka lebih mengutamakan ilmu yang mereka nak sampaikan supaya umat ini menjadi umat yang mendapat petunjuk dengan ilmu. Tuan-tuan para jemaah yang dirahmati Allah, kemudian dalam hadis qudsi ini Allah SWT menyatakan, dan tidaklah
seorang hamba itu mendekatkan diri denganku dengan sesuatu yang lebih aku cintai melainkan apa yang telah aku fardukan kepadanya. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan bagaimana ciri-ciri ataupun sifat para wali Allah yang sentiasa mendekatkan diri dengan Allah. Yang pertama, Allah SWT nyatakan cara kita nak mendekatkan diri dengan Allah dengan perkara yang Allah suka ialah dengan melaksanakan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala fardukan. Maknanya kalaulah orang tu dia baru nak mendekatkan diri, nak memulakan langkah menuju kepada Allah, maka dia hendaklah menyempurnakan akan kewajipannya. Menyempurnakan kewajipannya. Kalau dia telah melaksanakan kewajipannya, maka hendaklah disempurnakan, ditambah lagi dengan perkara-perkara yang sunat. Kerana orang yang menyempurnakan yang wajib, insya-Allah akan tergerak hatinya untuk menambah dengan perkara yang sunat. Kalau orang tu dia tak buat perkara yang wajib, agak-agak dia nak buat tak yang sunat? Macam mustahil nak buat. Contohnya dia tak semayang pun, subuh tak semayang, zuhur tak semayang, asar tak semayang, maghrib, isyak tak semayang, tiba-tiba bangun tahajud. Ada tak orang macam itu? Macam mustahil lah kan. Semayang fardu tak semayang, semayang sunat. Ada orang dia tak semayang, subuh tak semayang, tapi solat duha semayang. Kan bila tanya kenapa solat duha, subuh tak semayang, dia kata kalau solat duha ni ustaz kata murah rezeki. Bab rezeki dia yakin solat duha, tapi fardu ditinggalkan. Ini perkara bid'ah. Bid'ah dalalah lah. Sebab apa? Sebab dia fardu tak buat. Tiba-tiba buat yang sunat. Ramadan tak puasa. 30 hari sebulan Ramadan tak puasa, tiba-tiba puasa Isnin, Khamis. Macam pelik. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu Taala mengajarkan kepada hamba-hambanya, tidak ada perkara yang Allah suka ketika kita nak mendekatkan diri kepadanya melainkan dengan perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala telah fardukan. Dan setelah kita menyempurnakan perkara yang fardu, maka kita nak tampal mungkin kelompongan, mungkin kekurangan dalam amalan-amalan yang fardu, kita tampal dengan yang sunat. Kita tampalkan dengan sunat. Solat kita tampal dengan solat sunat kita. Ataupun dalam solat itu sendiri ada amalan-amalan sunat yang boleh menambahkan nilai pada amalan kita. Puasa wajib kita tu memang dah kewajipan kita, tetapi kita nak tambahkan lebih lagi nilai puasa kita berpuasa sunat selepas daripada puasa wajib. Begitu juga amalan sedekah yang wajib, iaitu membayar zakat. Setelah kita menyempurnakan kewajipan kita lebihkan dengan sedekah pada perkara yang lain. Berlebih nafkah kita kepada anak isteri kita perkara yang wajib. Kemudian ada lebih lagi kita tambahkan dengan nafkah yang sunat. Maknanya kita lebihkan lagi dengan kita belanja pada anak dan isteri kita. Jadi semua perkara-perkara sunat yang kita lakukan untuk menambahkan atau menyempurnakan yang wajib. Juga melaksanakan yang sunat, tujuan untuk memancing kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah sebut dalam hadis ini, dan tidaklah hamba-Ku mendekatkan diriku dengan perkara yang sunat sehinggalah aku mencintainya. Maknanya nak memancing kecintaan Allah, dan tidak cukup dengan yang fardu sahaja, tapi kita perlu tambah dengan amalan-amalan yang sunat. Seumpama pekerja, kan, kerja tu dah ada dia punya SOP dia. Dia dah ada guideline dia, berapa lama, berapa jam dia kena bekerja, apa kerja yang dia kena buat. Jadi dia buatlah. Mungkin kalau ada 100 orang pekerja, 100 pekerja ni buat benda yang sama. Jadi macam mana nak dapatkan perhatian daripada bos? Jadi kalau nak dapat perhatian, kena buat lebih sikit. Kena buat lebih sikit. Mungkin orang lain buat kerja tu 1 jam boleh buat 100. Dia boleh buat 100 unit barang dia. Tapi dia boleh buat 200 unit contohnya. Bos dia tengok, wish, dia ni rajin ni. Kan? Orang masuk kerja pukul 8, pukul 7 dia dah sampai. Kemudian apa-apa kerja bagi pada dia semua dia siap on time. Minta lagi apa lagi boleh tolong. Jadi lebih apa yang dia buat itu memancing perhatian daripada bos dia. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, kalau hamba-Ku dah buat perkara yang fardu, kemudian ditambahkan pula dengan perkara yang sunat, tujuan untuk mendekatkan diri kepadaku, maka aku akan cinta kepadanya. Jadi kita nak mendapatkan kecintaan Allah, sempurnakan kewajipan kita, kemudian kita tambah dengan perkara-perkara sunat yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kecintaan kepada kita. Dan bila Allah Subhanahu Wa Taala telah mencintai seseorang hamba-Nya, maka Allah nyatakan, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya.
Maknanya kita ni bila mana telah mendapat kecintaan Allah, kita menunjukkan kecintaan kita kepada Allah dan Allah mencintai kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa berada di sisi kita. Seperti mana dalam hadis Ibnu Abbas kata, Nabi SAW bersabda, Nabi SAW menyatakan ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, nescaya kamu akan dapati Allah bersama kamu. Kita jaga perintah Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan berada di sisi kita. Ataupun kita akan merasakan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa berada di pihak kita. Sekalipun orang-orang lain mungkin memusuhi kita, mungkin memerangi kita, mungkin cuba menyakiti kita dan sebagainya, tapi kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita. Ini adalah disebut sebagai ma'iyatullah. Ma'iyatullah ni rasa kebersamaan Allah dalam kehidupan kita. Seperti mana yang berlaku kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam pada kemuncak dakwah Nabi Musa dikejar oleh Firaun dan tenteranya. Nabi Musa dengan pengikutnya dikejar oleh Firaun dan tenteranya. Sampailah satu keadaan Nabi Musa dan pengikutnya ini tersepit antara Laut Merah dengan tentera Firaun. Sampailah berkata, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Dalam Quran Allah SWT ceritakan, pengikut Nabi Musa menyatakan, habislah kita ni, matilah. Kan, depan laut, belakang musuh. Nak lari mana? Confirm kena bunuh lah. Itulah yang dikatakan oleh pengikut Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa AS? Qala kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Nabi Musa kata, tak, bahkan Tuhanku akan memberikan petunjuk. Maknanya yakinnya Nabi Musa, Allah SWT sentiasa bersama orang-orang yang beriman. Ini keyakinan bahawa Allah sentiasa bersama orang beriman. Dan apa yang berlaku? Allah perintahkan kepada Musa, wahai Musa, idrib bi'asakal bahar. Ketukkan tongkat kamu ke Laut Merah. Fanfalaqa fakana kullu firqin qattawdil azim. Bila diketukkan tongkat Nabi Musa ke Laut Merah, maka terbelah Laut Merah itu sehinggalah beberapa belahan. Dan setiap belahan itu sebesar gunung Taud. Maknanya besarnya laluan untuk orang beriman selamatkan diri. Dan bila Firaun dan tenteranya lalu di tempat tersebut, maka akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berkaitan dengan ma'iyatullah. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala telah mencintai hamba-Nya, maka Allah SWT akan bersamanya. Dia akan merasakan bahawa Allah sentiasa di sisinya, di pihaknya. Walaupun mungkin dunia memusuhi dan membenci dan memeranginya. Sehingga Allah sebut dalam hadis qudsi ini, kalaulah aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya. Yang dia mendengar dengannya. Maksudnya kita akan mendengar perkara yang Allah suka kita dengar. Dan kita rasa tak suka bila perkara yang kita dengar itu perkara yang Allah tak suka kita dengar. Maksudnya Allah SWT suruh kita dengar antaranya ayat-ayat Al-Quran. Idza quri'al Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Quran kepada kamu, maka dengarkanlah. Fasma'u lahu, dengarkan ayat-ayat Quran tu. Dan diam, jangan berkata-kata. Kita suka dengar. Sebab apa? Sebab Allah SWT suka kita mendengar ayat-ayat Al-Quran. Kita suka mendengar nasihat kerana Allah SWT suka orang-orang yang sentiasa mendengarkan nasihat. Suka mendengar hadis-hadis Nabi. Kerana apa? Kerana hadis itu datang daripada baginda Nabi SAW dan Allah suka kita mendengar hadis Nabi. Jadi apa yang kita dengar itu, macam kata Allah SWT nyatakan, aku menjadi pendengarannya yang mana dia mendengar dengannya, mana apa yang kita dengar, penilaian kita apa yang Allah suka kita dengar. Bila kita dengar benda yang tak elok, orang ngumpat, kita kata benda ni tak baik ni. Kita rasa tak senang, tak tenang. Sebab apa? Sebab Allah tak suka benda tu. Kita mendengar orang fitnah orang lain, benda ni tak betul ni. Kita tak suka dengar. Sebab apa? Kita tahu Allah SWT melarang dan membenci orang yang memfitnah, orang yang mengumpat. Juga perkara-perkara keburukan yang lain, begitulah Allah SWT nyatakan, aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yabsuru bihi. Wa basarahu alladhi yabsuru bihi, maksudnya dan aku menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya. Kita melihat apa yang Allah suka kita lihat. Bila perkara yang kita lihat itu perkara kemungkaran dan kita tahu Allah tak suka benda ni. Dapat dosa orang yang melihat kemungkaran, orang melihat maksiat, maka kita pun tak suka melihatnya. Begitulah bila Allah dah cinta kepada orang tersebut. Dan aku menjadi tangannya yang dia bertindak dengannya. Allah SWT nyatakan aku menjadi tangannya. Maksudnya kita nak buat suatu tindakan, kita fikir dulu. Perkara ini Allah suka ke Allah tak suka. Kita timbang dulu dosa atau pahala, barulah kita lakukan.
wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku menjadi kakinya yang dia melangkah dengannya. Mana kita nak melangkah ke suatu tempat, semuanya kita niatkan kerana Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak akan melangkahkan kaki kita menuju ke tempat yang Allah Subhanahu wa taala murka. Inilah berlaku bila kita menunjukkan kecintaan kita kepada Allah dengan amalan-amalan yang kita lakukan, dan kecintaan kita, amalan kita memancing kecintaan Allah sehingga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita dan kita merasakan Allah sentiasa bersama kita dalam setiap perkara kehidupan kita, sehinggalah kita mengharapkan redha dan juga syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ini termasuk di kalangan orang yang dipelihara oleh Allah, ataupun boleh sampai ke tahap darjat wali-wali Allah. Dan mereka ini kalau minta daripadaku, aku akan berikan. Kan mereka yang Allah cinta kepada dia, dan dia cinta kepada Allah. Kemudian apa yang mereka minta akan aku berikan. Sebab tu kita kalau jumpa dengan para ulama, orang-orang alim, ataupun kita tengok dia ni, maknanya dia orang yang istiqamah dengan amalan dia. Mungkinlah dia mungkinlah pada pandangan husnuzan kita, mungkin dia tergolong di kalangan wali-wali Allah. Maka jangan kita malu untuk minta doa daripada mereka. Jumpa dengan orang alim, minta tuan guru, syekh, tolong doakan saya supaya Allah SWT bagi saya istiqamah dengan agama, supaya Allah SWT masukkan saya dalam syurga. Jangan takut, jangan malu kita minta doa daripada mereka, kerana Allah beri jaminan kalau mereka ni minta daripada aku akan berikan. Wala in ista'adzani la'u'idannahu, dan kalaulah mereka minta perlindungan daripadaku, maka aku akan berikan perlindungan kepada mereka. Ini mana janji Allah kepada orang-orang yang dekat dengan Allah, orang yang sentiasa mencintai Allah dan Allah cinta kepada mereka. Allah jaga mereka, Allah berikan apa yang mereka nak, dan Allah SWT akan berikan perlindungan bila mereka memohon perlindungan. Tuan-tuan dirahmati Allah, walaupun orang-orang yang kategori wali-wali Allah, kadang-kadang kita lihat mereka ini, ataupun kita pernah baca kisah para wali Allah, mereka ini seolah-olah tak ada bahagian kat dunia. Mereka bukan jutawan, mereka bukan orang yang ada pangkat kedudukan yang tinggi, mereka bukan orang yang ada kereta mewah, rumah yang besar, tapi kadang-kadang kehidupan mereka itu sederhana sahaja. Kadang mereka tergolong di kalangan orang yang fakir, orang yang miskin. Kadang mereka tergolong di kalangan orang berjihad fi sabilillah, yang mana mereka sentiasa diperangi. Mungkin harta benda mereka dimusnahkan, mungkin anak isteri mereka dibunuh, dan mereka pun dalam buruan. Contohnya, mereka yang berjihad di jalan Allah. Tetapi bila mereka tergolong di kalangan wali Allah, Allah SWT janji apa kepada mereka? La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tak rasa takut, tak rasa sedih pun dengan kehidupan dunia mereka. Dalam satu ayat Allah SWT menyatakan, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang menyatakan Tuhan kami adalah Allah, dan mereka istiqamah atas jalan tersebut. Dalam keadaan apa pun mereka istiqamah atas jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kirimkan malaikat untuk membisikkan ke dalam telinga mereka, jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih. Mereka tak takut, tak sedih. Walaupun kehidupan mereka tu miskin, mereka di kalangan orang fakir, mungkin mereka orang yang berjihad, mengorbankan harta benda mereka di jalan Allah, rupanya zahir mereka nampak begitu, hati mereka sikit pun tak goyang dengan bahagian mereka kat dunia. Sebab apa? Wa basyiru bil jannah. Sebab Allah telah bisikkan dalam hati mereka, mereka dijanjikan dengan Allah, oleh Allah dengan syurga. Mana cita-cita mereka jauh ke depan, bukan ke dunia, tapi cita-cita mereka akhirat. Sehingga mereka sanggup mengorbankan jiwa raga mereka di jalan Allah, kerana mereka yakin kehidupan mereka selepas kematian itu, mereka akan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Jadi inilah para wali-wali Allah, orang yang dekat dengan Allah, orang yang cinta pada Allah, dan Allah cinta kepada mereka. Mereka tak minta pun bahagian kat dunia, sedangkan Allah kata tadi, kalau mereka minta aku akan bagi. Mereka tak minta pun, ya Allah bagi aku 1 juta, kan, tak minta. Walaupun memanglah maknanya bahagian kat dunia ini boleh dimanfaatkan untuk amal soleh, tapi yang mereka lebih minta adalah bahagian mereka dekat akhirat, supaya lebih banyak maknanya mereka boleh tuai nanti di hari akhirat. Dan mereka juga boleh minta daripada Allah supaya dijauhkan daripada perkara-perkara yang tidak baik. Kalau minta dengan Allah supaya dijauhkan, maka mereka Allah SWT akan jauhkan daripada perkara yang tidak baik. Tetapi kadang-kadang mereka ini yang dekat dengan Allah ini, mereka suka Allah berikan mereka dengan ujian. Mereka suka duduk dalam keadaan yang susah,
Mereka suka dalam keadaan yang sederhana. Kerana apa? Lebih mereka akan rasa syukur dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jemaah dirahmati Allah, kita juga boleh berdoa supaya Allah golongkan kita di kalangan para aulia, para salihin. Bukan kerana kita nak dapatkan kelebihan seperti karamah dan sebagainya. Ada orang kata nak jadi wali ni boleh dapat jalan atas air. Jadi wali ni boleh terbang. Pagi ni duduk kat USJ, besok duduk kat Mekah sana. Seolah-olah nakkan karamah-karamah sebab jadi wali. Sehingga ada yang terpesong. Maknanya dirajakan amalan nak jadi wali kena duduk bertapa dekat bukit sekian, kena zikir sekian-sekian yang pelik-pelik kan. Jadi sebenarnya tuan-tuan dirahmati Allah, nak jadi di kalangan wali-wali Allah ialah orang yang imannya sentiasa meningkat dan sentiasa bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak ada sedikit pun dalam hati mereka ini dunia, melainkan semuanya dilakukan untuk mendapatkan akhirat, mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita semua tergolong di kalangan para aulia, para salihin di akhirat kelak insya-Allah. Jadi itulah sedikit sebanyak pengajaran daripada hadis berkaitan dengan keutamaan para wali-wali Allah. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua dapat kebaikan daripada apa yang kita dengarkan daripada hadis Nabi SAW insyaAllah. Wallahu alam, apa yang baik itu datang daripada Allah dan apa yang kurang itu datang dari kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon maaf, saya mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.